Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pensyarah Fakulti Quran dan Sunnah Yep. di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Okey. Dan juga Hafiz cilik kita. Di sini ala comel je tengah-tengah tu. Adik Amar Rais, pelajar USAS kami ni, dan juga adik Muhammad Syakir bin Zulhisham. Umur berapa dik Syakir? 14. 14, tingkatan 2. Adik? 13. Tingkatan 1. Dah hafal banyak dah? 11 juzuk setengah. 11 juzuk. Alhamdulillah. Adik? 7 juzuk. Alhamdulillah. Satu perkembangan yang cukup memberangsangkan. Ya, Jadi, betul. sebelum tu Sofi, kita nak tanya jugalah kegiatan kelas yang diadakan oleh Ustaz Kamilin, yang difahamkan Ustaz aktif lah kongsi ilmu dalam Facebook. Lepas tu ada dalam diskusi online di Telegram dan sebagainya. Jadi macam mana boleh terciptanya inspirasi untuk membuat kelas bersama dengan anak-anak kecil ni? Sebenarnya awal-awal dulu Darus Hidayah ni dia berkonsepkan macam home tahfiz kat rumah. Asalnya daripada sahabat saya Tuan Zulhisham bin Ayub. Dia bersama dengan memula dulu dengan anak few kawan-kawan, kita together kita buat untuk kelas menghafal Quran, sebab dia orang teringin untuk anak-anak ni semua hafal Quran dengan hadis. Jadi mula-mula masa tu di Kisai berjaya. Lepas tu makin berkembang, ramai berapa orang minta. Jadi kami pun kira pindah ke ni lah, ke Shah Alam dengan bersama dengan sahabat lain lagi, Ustaz Johari. And then selepas daripada tu kami pun mampu untuk nak sewa 2 rumah. Konsep dia home tahfiz. So kat situ satu tempat pelajar perempuan yang hari tu masuk dalam TV tu, dan satu lagi untuk pelajar lelaki. Jadi mereka ni macam kata konsep dia macam dia orang selesa dalam rumah. Jadi dia orang dapat makanan okey, sedap, dapat tempat tidur yang selesa. Semua untuk nak bagi dia orang rasa macam di rumah selesa. Jadi tak mengganggu dia orang punya hafalan dan tak buatkan dia orang macam kalau zaman kita dulu dekat tahfiz ni nak keluar lah, nak beli makanan luar, nak ini. Jadi dia orang hafal dengan tenang. Itu dia kelebihannya. Okey. Dan kita nak tanya juga adik-adik kan, mungkin adik boleh kongsikanlah adik Amar. Adik Amar. Adik Amar boleh kongsikan pengalaman adik Amar bersama dengan cikgu, pengalaman bersama dengan pelajar di tahfiz tu. Dulu saya pernah masuk satu tahfiz juga di Melaka, tapi ia tak sama dengan tahfiz yang saya dah masuk selama 2 tahun ni. Ustaz tak garang seperti dulu. Ustaz baik dah. Jadi senang nak hafal lah kalau Ustaz tak garang? Tak stres, lepas tu Tak cara stres, dia lagi menguatkan hafalan kita. Jadi memang adik Amar memang berniat untuk jadi seorang hafiz ke, ataupun galakkan daripada mak ayah ke, kawan-kawan ke, macam mana? Berniat. Memang berniat. Macam mana boleh timbul niat tu? Mungkin boleh ceritakan sikit. Kongsikan kepada kawan-kawan kat rumah. Mula waktu saya dah jadi 3, ayah saya tanya, ada seorang ni buka tahfiz. Ayah saya tanya nak masuk tak? Saya pun mengambil masa 2 minggu untuk fikir. Amboi, berfikir. Comel lah adik ni. Okey, kemudian adik seronok dengan cerita adik. Okey, Lepas tu saya tanya, tahfiz tu macam dulu ke? Ustaz garang semua. Dia cakap tak, tahfiz ni lain, dari lain. Lepas tu saya cakap okey lah, kita jumpa dulu. Bos tahfiz tu, lepas tu di interview semua, saya pun ada niat masuk. Okey, mungkin nak tanya jugalah, kenapa adik nak bergelar seorang hafiz? Mesti ada sebab-sebab dia. Sebab nak memberi inspirasi pada orang. Baguslah adik ni, ya Allah. Nasib baik tak ada nak membuat. Okey, tu adik Amar. Seorang lagi adik Syakir. Nampak macam pemalu sikit, tapi kita jangan judge book by its cover. Mungkin lebih pandai bercakap lagi. Mungkin sebab apa antara sebab adik nak bergelar seorang hafiz? Sebab nak memberi inspirasi kepada orang lain. Inspirasi yang bagaimana tu? Macam biar orang lain boleh berubah dari jahat. Jadi jahat? Dari jahat? Tak, maksudnya dari jahat. Dari jahat menjadi lebih baik? Okey, daripada galakkan ibu bapa pun rumah juga? Ke rasa macam mula-mula nak masuk kelas tahfiz tu rasa terpaksa ke, ataupun rasa rela ke, memang nak ke, macam mana? Lah. Sebelum ni pergi ke tahfiz mana? Ada tak pernah, sekolah biasa. Sekolah biasa. Kemudian ni pertama kali lah. Jadi bila, apa agaknya perasaan bila dapat menghafal Al-Quran 11 juzuk tadi kan? Perasaan ni macam mana bila dapat belajar Al-Quran, kesan-kesan dia? Rasa gembira. Rasa gembira, rasa tenang kan? Rasa tenang.
Kalau nak tahu, inilah abang-abang kepada dua adik perempuan hari tu yang Oh, yang ni abangnya. Abang pada Zara tu abang pada Dekna. Okey, jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikanlah apa ni orang kata adik-adik ni kan kita nak seperti yang kita janjikan nak demo pada para penonton kita bagaimana ataupun nak uji adik-adik kita ni hafalan mereka bagaimana. Jadi Ustaz silakan. Quran dengan hadis, dia orang pun hafal hadis. Ada hadis juga. Bukan setakat Quran tapi hadis ya. Yep. Kita cuba boleh sikit kot, Quran sikit, hadis sikit. Okey. Boleh. Berapa soalan kalau kita tanya? Satu-satu. Ustaz tanya satu dulu soalan. Okey. So Amma Ustaz try tanya. Dia orang masya-Allah hafalan dia. Kalau kita nak tanya biasa-biasa tu senang. Macam kalau kita kata sambung je tu mudah sangat. Jadi kita kena cari yang dia orang payah sikit nak jawab. Okey. Contoh Amma try fasajadu illa iblis aba. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat apa? Ayat 34. Sebelum dia. Qala ya adamu anbihum bi asma'ihim. Sebelum lagi. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sebelum lagi. Wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'arada 'ala al-malaikati faqala. Sebelum lagi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. 20 ayat sebelum. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah. Jadi dia macam tu baru. Masya-Allah. Kita kalau tanya biasa tu senang sangat. Senang jadi, sangat. Sebab ayat selepas kan. Susah pun dia laju Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah, sebab hafalan yang kaedah yang kita kenalkan tu untuk bagi dia nampak macam Quran tu depan mata. Ada teknik tertentu lah. Macam kalau kita baca tu, kalau Quran depan mata, kita boleh petik je kan. Sebab nampak sebelum dia, selepas dia, sebelum ni kita boleh nampak, jadi kita ingat semua. Jadi kita nak try terapkan tu. Tak cakap kita tengok Syakir. Syakir. Yang susah sikit. Muka surat ke-7 baris ke-12. Sudah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat yang ada perkataan manna wa salwa. Belakang ni. Sebelum dia. Tsumma ba'atsnakum min ba'di dzalika la'allakum. Sebelum dia. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta Sebelum lagi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Ayat nombor 50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. 25 ayat sebelum. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Ayat yang ada perkataan la'allakum tattaqun. Ayat Ustaz nak mana satu? Ada dua. Tu dia. Dua-dua. Dia pula apa? Dia balas balik. Nak yang mana satu? Ayat Nak mana satu? 11 dengan 63. Okey, kalau macam tu ayat lil muttaqin. Tu ada dua tak? Tu juga. Okey, nombor berapa? 2 dengan 66. Masya-Allah. Masya-Allah, takjub. Kalau Saya hadis- pun tenganga tengok apatah lagi penonton di rumah kan. Kita jadi terkedu kan. Jadi adakah nak tanya adik Syakir, bila ustaz kata ayat 25 ayat ke belakang tu, adik gambarkan ke ataupun memang dah hafal ke, kira ke macam mana? Gambarkan lah. Gambaran. Maksudnya memang dah ustaz sebut 25 ke belakang tu memang dah ni. Sebab hafalan ni paling kita kuat kalau kita boleh visualize. Macam contoh macam kalau kata kakak masuk ke studio ni, mesti dah biasa kalau hari-hari masuk tu kita dah familiar dah tahu kalau pejam mata boleh jalan naik pentas duduk kat kursi. Jadi macam tu juga kalau hafalan Quran kita, kalau kita dah boleh visualize, macam seolah kalau kita pejam mata kita tak tengok pun seolah macam kita tetap boleh sampai. Kita boleh pergi ke sana sebab kita nampak di depan mata. Itu konsep dia. Kalau hadis pun sama juga. Okey, boleh cuba? Mungkin kita boleh try. hadis. Cuba hadis 40 Arba'in Nawawi nombor kejap. Okey, Amma. Hadis nombor 15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyukrim dhaifah. Syakir, dua hadis lepas tu. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah katabal ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinul zibahata wal yuhid ahlukum syafratah. 7 hadis sebelum tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. فقال تعالى يا رسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Amma, hadis apa yang ada perkataan yang mana disebutkan qala Tirmizi hadithun hasanun sahih? Hadis 11. An Nabi Muhammad
Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'anati radhiyallahu anhuma qala habis min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Masya-Allah. Tak tahu nak tanya apa dah. Satu yang luar biasa, bukan saja menghafal Al-Quran tapi menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang macam scanner Ustaz macam Dia macam kalau kita baca buku, kalau kita nak baca mana-mana pun buka lah. Jadi sebenarnya ialah mungkin penonton rumah mungkin nak tahu antara kelebihan di Darussidin itu satu. Yang kedua mungkin kelebihan bila anak-anak anak-anak sekecil Syakir, sekecil Ammar menghafal ayat-ayat Al-Quran. Apa antara kelebihan dia masa akan datang? Okey. First sekali saya tahu ramai ibu bapa sebahagian yang agak concern kalau kita hantar anak kita untuk nak hafal Quran berapa tahun awal, dia rasakan yang mungkin tertinggal subjek-subjek biasa kat sekolah. Tapi saya tengok kalau anak-anak sebesar ni daripada seawal usia tu dah didedahkan Quran, hafalan Quran, hadis daripada awal tahun, walaupun nampak macam dia sebenarnya tertinggal 2-3 tahun yang pengajian biasa, tapi sebenarnya masa tempoh tu dia tengah asah dia punya memori brain dia supaya dia boleh macam kata apa, processor tu dia up lagi. Jadi tak ada istilah terlambat ya Ustaz? Jadi dia akan boleh catch up balik. Dan memang ada sebelum ni pun yang sebahagian yang saya kenal yang mana dia tak belajar pengajian normal daripada kecil sampai ke form 4. Tapi kemudian daripada tu dia belajar sendiri. Lepas tu boleh dapat straight A's. Boleh catch up balik. Student sekolah tu dia boleh catch up balik lepas sebab dia punya brain dah power. Macam kalau kita exercise kan, kalau hari-hari kita exercise, stamina kita okey, muscle tu pun ada. Jadi dia orang ni pun hari-hari dia orang train brain. Jadi biasa. Kalau kita rasa macam susah nak hafal satu muka surat, mungkin dia orang akan boleh menghafal dalam masa yang cepat, 5 minit. Lebih kurang macam tu. Jadi dia kesimpulannya dia dapat membantu anak-anak untuk belajar. Sebenarnya dia akan buat dia orang lebih cerdas. Dia orang akan lebih mudah tu pick up masa akan datang. So lepas tu subjek lepas tu lebih cepat ingat Ustaz. Lebih cepat ingat subjek sejarah. Tak kisahlah mata pelajaran apa pun InsyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah. Sebab itulah selalu Sofi kita dengar hafiz profesional di mana jadi doktor, jadi engineer, jadi peguam, tapi dalam masa sama bergelar hafiz. Itu dia antara kelebihan. Ada kata kita sentiasa menyematkan ayat-ayat Quran dalam diri kita. InsyaAllah. Okey, dan juga mungkin adik-adik kita, adik Ammar boleh cakap dengan kawan-kawan semua. Suka adik Ammar kalau bercakap. Kenapa join? Kenapa perlu join Tahfiz? Jadi macam adik Ammar sendiri. InsyaAllah. Silakan. First, sebab kita kena join Tahfiz sebab kita, walaupun kita fikir yang masa depan kita akan hancur dan gelap, tapi kalau kita buat kerana Allah, mungkin masa depan Allah akan tolong kita juga. Lillahi ta'ala. Masya-Allah. Sikit adik Syakir, nasihat kepada adik-adik sebahaya dengan adik Syakir. Kenapa kena masuk Tahfiz Kenapa hafal Quran? Apa? Jangan kelebihan. malu-malu. Kalau Hanyalah kalau jadi kelebih- sebab sebelum ni tak pernah masuk Tahfiz kan? So macam kelebihan lepas adik dah join Tahfiz. Apa rasa? Rasa senang nak ingat ke? Senang belajar ke? kalau masuk Tahfiz, nanti kalau nak hafal benda-benda lain macam kalau nak hafal untuk mata pelajaran apa-apa yang lain pun akan menjadi senang sebab kita dah biasa hafal Quran. Jadi mudah nak hafal apa formula ke kan? Formula sains ke, formula matematik ke. Jadi senang. Andai kata kita dah membiasakan diri menghafal Quran. Betul Ustaz? Sangat betul. Dan memang dilihat benda tu. Ya, ada terbukti. Okey, kata-kata akhir daripada Ustaz sendiri mungkin boleh wawarkan kepada bapa di luar sana. Sebenarnya pentingnya kita mendidik anak-anak kita sekecil usia ini untuk menjadi hafiz elit, dan moga dah besar nanti mereka masih boleh capai cita-cita dalam masa yang sama menjadi hafiz. Menyebarkan ilmu pula. Ya. Yang tentang anak-anak ni, kalaulah anak-anak ni semua kita biasakan daripada kecil daripada Quran. Jadi dengan Quran tu sendiri mereka ni akan biasa dekat Quran. Biasanya kalau kita anak-anak ni kita dekatkan mereka dengan benda-benda yang kurang bermanfaat, dengan lagu-lagu ke apa, tapi kita tanam pada diorang ni supaya seronok bersama Al-Quran. Jadi kita punya konsep, dan saya bersama dengan mereka ni, saya tak streskan diorang, tapi kita nak diorang enjoy dengan Quran, minat daripada diri sendiri. Sebab kalau diorang sendiri boleh buat benda tu, so walaupun saya tak ada satu hari nanti, diorang boleh teruskan. Tapi kalau diorang buat tu atas dasar takut, kalau saya tak ada nanti diorang akan dia akan dia akan keluar. Tak ingat juga kan. Dia yang penting tak ada paksaan dan juga enjoy cabaran dalam dia belajar. ialah kita nak menanam minat kepada anak-anak. Itu yang paling susah sekali. Sebab cenderung anak ni dia suka bermain, dia suka berhibur, dia suka ni. Jadi kita nak
tarik yang tu is yang paling susah. So sebenarnya kita menjadi pendidik Al-Quran ni bukan sekadar kita bimbing dia untuk hafal Quran semata-mata, tapi nak bagi dia orang maintain dia punya akhlak syakhsi yang minat tu semua benda paling susah sekali. Dan bahan paling asasnya adalah daripada Al-Quran sendirilah. Betul nak didik mereka. Dan for ibu bapa, sebenarnya kalau kita nak anak-anak dapat macam ni pun sebenarnya tak perlu untuk kita, kadang-kadang kita susah nak mencari tahfiz, tapi macam kami ni, kami bersama sahabat. Jadi sahabat bersama-sama together untuk nak build among kita punya kawan-kawan untuk nak didik anak-anak kita dengan tahfiz. Kalau kat di luar sana pun ada siapa yang berkemampuan, kita boleh share, kita ada komitmen, insya-Allah kita boleh buat juga benda yang sama. Cuma perlukan sedikit pengetahuan untuk macam mana nak memahami anak-anak dan run dan mendidik mereka. Betul. Okey, baik, syukran jazilan Ustaz Kamilin Jamilin, iaitu selaku pensyarah di Fakulti Pengajian Al-Quran Sunnah dan Universiti Sains Islam Malaysia dan juga tenaga belajar di Darussadir ya. Dan juga pelajar-pelajarnya iaitu adik Amar Rais Adib. Terima kasih adik Amar. Dan juga adik Syakir Zulhisham. Semoga maju jaya dia akan datang dapat melengkapkan 30 juzuk Al-Quran insya-Allah dalam masa terdekat. Target berapa lama nak habis 30 juzuk? Itu bezanya. Kita tak target berapa lama nak habis. Tapi kita target berapa banyak yang kita boleh jaga selepas kita habis. Ya. Betul. Itu yang paling penting, quality sekali, bukan kuantiti. Okey, terima kasih banyak kepada semua, insya-Allah. Okey, dan kita nak berhenti berehat seketika. Ya, kita kembali selepas ini dalam segmen keuangan. Selepas ini.